sekitar tahun 2018, isu berkaitan cadangan Malaysia menandatangani ICERT telah hangat dibicarakan oleh pelbagai pihak. Apakah itu ICERT? ICERT merupakan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, atau dalam bahasa Melayunya adalah Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum. ICERT adalah salah satu konvensyen yang telah diperakui oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 21 Disember 1965 dan diperkuatkuasakan pada 4 Januari 1969. Tujuan ICERT ini adalah untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi kaum dan mempromosikan toleransi antara semua bangsa dan kaum. Konvensyen ini juga memerlukan setiap ahli yang menjadi pihak kepada konvensyen ini untuk menggubal undang-undang berkaitan kebencian antara kaum, hate speech, dan menjadikan ianya sebagai salah satu tindakan jenayah. Walau bagaimanapun, hal ini tercetus semula apabila Senator P. Waita Morty selaku Menteri Kerajaan pada ketika itu mengumumkan bahawa kerajaan akan mengesahkan ICERT pada suku pertama tahun 2019. Reaksi pelbagai masyarakat. Pernyataan Pejabat Perdana Menteri mengatakan bahawa kerajaan yang memerintah ketika itu, iaitu Kerajaan Pakatan Harapan PH, tidak akan meratifikasikan ICERT. Menurut kenyataan yang dikeluarkan itu, Putrajaya akan terus mempertahankan perlembagaan persekutuan. Dalam kenyataan itu, PMO berkata, hal-hal berkaitan hak semua kaum di dalam negara ini memang dilindungi oleh perlembagaan. PAS dan UMNO sebelum ini menyatakan bahawa mereka akan mengadakan himpunan bagi membantah ICERT yang dianggap mengancam hak dan kedudukan orang Melayu, Islam dan Bumi Putera. Justru itu, tarikh 8 Disember 2018 telah dipilih oleh penyokong parti terbabit untuk turun mengadakan bantahan di Kuala Lumpur. Bagaimanapun, pada 23 November 2018, Pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan media secara jelas telah menyatakan pendiriannya di mana kerajaan tidak akan meratifikasikan ICERT. ICERT ditentang di Malaysia kerana undang-undang baharu akan diperkenalkan dan diubah. Mereka harus mengkaji semula undang-undang dan dasar yang sedia ada untuk memenuhi keperluan ICERT di mana seperti yang dicadangkan melalui namanya bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi kaum. Selain itu, semua rakyat akan mendapat hak pendidikan yang setara dan perkara-perkara lain. Ini bermakna beberapa hak asas mesti diberikan kepada semua rakyat dengan setara. Seterusnya, ungkapan kebencian, hate speech, akan disenaraikan sebagai satu jenayah. Ia secara umumnya adalah suatu ucapan atau kenyataan yang menyerang seseorang kerana mereka berbeza dari segi kaum, agama, etnik atau faktor yang lain. Bagi ICERT, ungkapan kebencian adalah terikat dalam konteks kaum. Di samping itu, satu badan bebas memastikan bahawa negara ahli mematuhi ICERT. Pelaksanaan ICERT dipantau oleh Jawatan Kuasa Penghapusan Diskriminasi Kaum ataupun dikenali juga sebagai Committee on the Elimination of Racial Discrimination yang memantau pelaksanaan dasar oleh negara ahli dan menyemak aduan yang diketarakan. Akhir sekali, negara ahli tidak perlu mematuhi ICERT 100%. Perjanjian ini membenarkan kelonggaran kepada negara ahli untuk menyatakan sebab yang mengelakkan mereka dari memenuhi semua dasar ICERT dengan syarat ianya masih mematuhi objektif ICERT. Kesan ICERT. Bila ICERT ditandatangani dan jika Malaysia memilih ratifikasi, maka ia adalah suatu komitmen berbentuk kukuh untuk menuruti semua artikel di dalam ICERT. Tiada paksaan atau ugutan secara keras sekiranya Malaysia tidak menandatangani ICERT. Malaysia juga tetap boleh berfungsi seperti biasa dan mengungguli hak asasi melalui undang-undang setempat dalam negara. Aspek positif yang dapat dilihat ialah perjuangan human right dalam negara dianggap kuat
dan setiap aduan berkaitan hak asasi di dalam negara bakal menerima sokongan meluas oleh masyarakat antarabangsa yang mendesak perubahan. Dari aspek negatif pula ialah melayan hegemoni Barat dengan tunduk kepada tafsiran hak asasi yang ditentukan oleh mereka mendahului tafsiran yang lain termasuk Islam. Undang-undang dalam negara yang dilihat menggalakkan perbezaan layanan akan dilobi secara kerap dari dalam dan luar negara. Tindakan yang diambil bagi menangani isu ICER. Bagi memastikan isu ratifikasi ICER ini tidak terus dimanipulasi oleh parti-parti politik dan ahli-ahli politik untuk kepentingan mereka, satu pendirian yang muktamad haruslah dibuat. Beberapa pihak mencadangkan beberapa tindakan yang sesuai bagi menangani isu ini. Antaranya, bantahan utama yang disuarakan berkenaan ratifikasi ICER tentang kebimbangan kesan konvensyen ini terhadap kedudukan istimewa orang Melayu, Raja-Raja Melayu, bahasa Melayu dan agama Islam. Selain itu, kenyataan Jabatan Perdana Menteri telah mengetengahkan isu baharu tetapi berkait, iaitu ratifikasi ICER akan dikatakan mewujudkan konflik dengan kontrak sosial yang dipersetujui oleh pelbagai komuniti ketika kemerdekaan. Akhir sekali, semua pihak berkepentingan haruslah meneliti semula ICER dan menganalisis bagaimana ratifikasi akan memberikan impak kepada kedudukan mereka dan mengenai kontrak sosial. Kesimpulan daripada isu ICER, tidak boleh dinafikan lagi ICER sememangnya memberi kebaikan bagi golongan minoriti dalam mana-mana negara sekalipun. Contohnya, penghapusan segala diskriminasi perkauman, agama, keturunan, gender dan fizikal yang akan memberi kebaikan kepada masyarakat Malaysia untuk hidup secara harmoni. Dalam masa yang sama, mereka boleh menuntut lebih keseksama layanan. Tapi, tidak pelik juga, golongan majoriti akan merasa tidak selesa kerana tuntutan kesamarataan tanpa had akan menghilangkan keistimewaan mereka termasuk hal agama jika tidak diletakkan dalam affirmative reservation. Oleh itu, ratifikasi ICER ini tidak sepatutnya dibuat secara terburu-buru tanpa memberi pendedahan dan pendidikan kepada semua rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum berhak mengetahui dengan lebih lanjut tentang impak dan kesan ICER ini kepada mereka. Keputusan berkaitan ICER ini sepatutnya dilakukan selepas proses pendedahan dan pendidikan serta kajian secara mendalam dalam kalangan semua lapisan masyarakat.